Saya mulailah kalam saya dengan kalimah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekaliannya, kita akan meneruskan pula dengan sebutan pembacaan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu, ya. Saya sudah baca, tuan-tuan pula nanti yang akan baca satu persatu. Namun demikian, saya terangkan daripada ayat yang pertama, apa yang kita nak kena jaga. Qul a'udzu birab, sama juga macam yang tadi. A'udzu. Jangan sebut a'u, sebut a'u. Bukan a'u, ya. A'u. Sebut a'u. Itu saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Nampak ni? Fa, huruf fa. Fa. Falaq. Falaq. Min syarri ma khalaq. Sama macam tadi. Min, nun ada tanda mati. Cuba tengok. Ada tak? Tak ada tanda mati. Makanya kalau tak ada tanda mati, maka bacalah dengan dengung. Jadi di sini bertemu dengan shin, jadi ikhfa haqiqi. Ikhfa maksudnya sembunyikan huruf ke dalam. Ya? Bila bertemu dengan huruf shin, sembunyikan, jangan zahir sangat. Bunyi nun mati itu. Ya? Jangan hilang sangat. Di tengah-tengah dengan menjaga dengung dia. Khalaq. Bunyi sini. Huruf qaf. Huruf qaf dekat pangkal lidah. Qa. Bunyi qa itulah dikatakan qalah. Lantunan. Detakkan. Ada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf yang ada lantunan. Ketika dia wakaf, ketika dia mati, ketika diberhentikan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin. Siqin, bukan sikin. Bukan syikin. Bukan sikin. Siqin. Nampak ni? Ini dah rasa kat sini. Pangkal lidah. Ghasiqin idza wa zal. Idza waqab. Qalqalah. Tak boleh kita sembunyikan. Waqab. Automatik. Qalqalah ni bunyi automatik keluar. Waqab. Automatik secara semula jadi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Naffatsati fil. Bukan tipil. Orang Melayu dulu lama-lama kan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Tipil langsung dia bagi sebut je tipil. Fil. Tifil 'uqad. Bukan uqad. Uqad. Kalau ada uqad. Bukan yang bunyi uqad. Tak berbunyi de pula. Tidak. Uqad. Lantunan itu semula jadi. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin. Din. Hasidin. Din.
Idza hasad. Idza hasad. Alright. Okay. Jadi, saya telah memberikan contoh bacaan, sebutan yang sepatutnya kita kena baca di dalam bacaan sehari-harian kita. Perhatikan huruf zal, jangan tersilap dengan huruf zai. Lihat juga dan perhatikan qalah, ba, qaf, dal, semuanya itu lain-lain dan dinyatakan lantunannya, detakannya itu sekurang-kurangnya kadar kita dengar di telinga kita sajalah. Ya. Alright. Saya buka kepada tuan-tuan, puan-puan yang ingin membuat semakan, maka kita sama-sama manfaatkan. Okey, saya buka tawaran ini kepada saudara-saudara, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alright. Okey, bagus ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Alright. InsyaAllah. Okay. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tibalah masanya untuk kita memberikan sedikit tazkirah tentang surah Al-Falaq ini. Apakah cerita dia di sebalik surah Al-Falaq ini? Kadang-kadang kita baca aja, sejarahnya pun kita tak tahu, kan? Kita surah yang ke-113 daripada yang terdapatlah daripada keseluruhan surah-surah dalam Al-Quran tersebut. Para ulama menyatakan bahawasanya surah ini diturunkan di Mekah. Dinamakan surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah selepas surah Al-Fil. Ada juga pandangan yang menyatakan ini surah Madaniyah, ataupun diturunkan di Madinah. Tapi kebanyakannya menyatakannya bahawasanya surah ini diturunkan di Mekah, dan dinamakan dia dengan Al-Falaq kerana ia bermaksud seluruh makhluk, ataupun sebahagian ahli tafsir berpendapat ia bermaksud Al-Falaq ni bermaksud dengan waktu subuh. Namun demikian, apakah dia sebenarnya? Kisah. Kita cerita kisah lah, kita cerita dia punya
apa orang kata ni, dia punya penceritaan macam mana yang surah ini boleh diturunkan ataupun diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahulah kita, ya. Ana basyarum mislukum. Apa Nabi Muhammad pun katalah, ya, aku pun manusia seperti kamu. Kita Nabi Muhammad pun manusia. Tapi Nabi Muhammad ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang tertentu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya untuk menyatakan bahawa Nabi Muhammad pun adalah sebagai seorang manusia, Nabi Muhammad juga pernah disihir oleh makhluk manusia juga, ya. Nabi Muhammad pun pernah, ya. Orang kata, Nabi pun kena juga ke sihir? Rasul pun juga kena sihir ke? Orang-orang katalah, ya. Tapi ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kena juga sebagai manusia pun kena juga sihir. Dan peristiwa ini sebenarnya memberi manfaat kepada kita umat Islam seluruhnya. Apakah yang patut dan wajar kita lakukan sekiranya kita menghadapi situasi sebegini, ya? Jadi bermakna kata peristiwa Nabi Muhammad ini disihir menjadi manfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu penceritaan, sebagai satu usaha untuk mencegah diri kita daripada kena sihir. Tahulah kita apakah tindakan yang wajar diambil apabila kita telah kena sihir. Kalau Nabi Muhammad tak kena sihir, kan? Nabi Muhammad pun tak dapat nak tunjukkan caranya, kan? Tapi bila Nabi Muhammad sudah kena sihir, maka dapatlah kita mengambil manfaat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk merawat dan juga mencegah daripada sihir, khianat makhluk kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ini. Alright. Jadi Nabi Muhammad sebenarnya walaupun Nabi Muhammad itu terpelihara, ya, daripada dosa, daripada kesilapan, tapi Allah tetap menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan didatangkan seorang makhluk kejadian Allah yang berupa manusia bernama Labid bin A'sam daripada Bani Zuraiq. Ini dia orang Yahudi lah, ya. Orang Yahudi. Untuk menyihir Nabi, ya. Jadi peristiwa tersebut berlaku dalam bulan Zulhijjah 7 Hijriah, kan? Di mana sebenarnya Nabi ini telah disihir oleh tukang sihir yang diupah oleh ketua-ketua Yahudi sebenarnya, kerana kedengkian, ya, kerana ketidakpuashatian mereka itu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tukang sihir ni famous lah di kalangan mereka tu. Kan, ramai tukang sihir mesti ada yang power punya. Kan. Dan macam mana cerita tu nak berlaku? Nabi Muhammad ni pun ada khandam dia lah, ya, yang terdiri daripada seorang budak Yahudi yang mencuri, ya, sikat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sikat tu adalah dia punya apa? Dia punya baginda punya sisa-sisa lebihan-lebihan rambut yang terdapat pada sikat tersebut. Daripada sinilah rambut yang terdapat di sikat tersebut itulah, ya, yang menjadi satu perkara, satu wasilah
satu alat, satu hal yang digunakan oleh tukang sihir ini untuk menyihir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mestilah barang tersebut dipunyai oleh seseorang untuk mengenakan sesuatu yang tidak baik kepada penuju, kepada tujuan tersebut. Sebab itu orang kan, bila dia nak buat sesuatu yang tidak elok kepada kita ini, dia akan ambil sesuatu yang menjadi kepunyaan kita. Lebih-lebih lagi pula kalau ianya diambil daripada yang berasal daripada tubuh badan kita. Kadang-kadang kita suka potong kuku kita lah kan, merata-rata. Sebab itu memotong kuku ni pun ada adab-adab dia. Kita dah potong, kita kena kumpulkan dia dan kita buang dengan cermat. Tak boleh kita ketik kuku, main balon saja, main hantam saja. Kerana kita tidak tahu yang manakah di kalangan hamba-hamba ataupun makhluk-makhluk Allah ini yang akan melakukan khianat kepada kita. Manalah tahu dia ambilnya kuku kita. Manalah tahu dia ambilnya rambut kita. Sebab itu kita nak gunting rambut kita ke, nak potong misai kita ke, potong janggut kita ke, kan? Kita kena potong dengan cermat dan juga jangan ada tersisa ketika kita membersihkannya dan kita buang dengan baik-baik. Kita tak tahu ni, orang mungkin ambil itu sebagai satu perkara yang boleh digunakan untuk menyihir kita, kan? Kalau dia tak dapat apa orang kata, sesuatu yang berasal daripada tubuh badan kita ini, dia akan gunakanlah sesuatu yang kepunyaan kita yang kita pakai. Yang kita pakai, baju ke, kan? Seluar ke, kain ke, bahagian dalam punya baju ke. Jadi orang-orang yang nak khianat ni, dia pun ada keilmuan dia. Dia pun ada belajar sihir dia. Tapi bak kata orang-orang yang arif, kita lebih baiklah mencegah daripada sesuatu yang boleh memudaratkan diri kita. Jadi bila apa maksud mencegah itu? Mencegah itu bermaksud kata janganlah kita mendedahkan, melakukan perkara-perkara yang boleh memberi peluang kepada orang ingin melakukan khianat kepada kita. Jangan ketik kuku merata-rata. Kan? Jangan kita potong rambut kita, misai kita, kan? Dan kita tak bersihkan, tak sapu balik, tak kumpulkan balik. Itu cari pasal lah sebenarnya. Kalau tak kena, tak mengapa. Tapi kalau dah kena, Allahu a'lam. Ikhtiarlah kita sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi yang nak bagi tahu juga kan, sifat manusia ni bukan cerita Yahudi lah, cerita manusia secara umumnya. Bila dia tidak puas hati, macam-macam lah cara dia nak buat. Itulah dia sifat manusia. Ini pun akan diceritakan dalam ayat yang kelima daripada surah Al-Falaq ini, khas tentang dengki mendengki. Jadi orang ni kalau tak puas hati, dia mula dengki. Bila dengki, dia carilah jalan macam mana nak buat. Jadi bila telah dapat sikat tersebut yang ada padanya rambut, maka tukang sihir tersebut kan membuat patung daripada lilin. Kemudian ditikam dengan 11 bilah jarum. Itu cerita je lah, ceritanya. Ada dalam hadis sahih Muslim, ada hadis lah yang menceritakan secara detail. Dahlah ditikam, kemudian disimpulkan dengan ikatan, 11 ikatan, simpulan ataupun ikatan. Kemudian dia ditenggelamkan di bawah seketul batu lah, di dalam satu telaga. Jadi sejak daripada itu, Nabi Muhammad pun
rasa macam tak selesa lah. Telaga tu pula kebetulannya telaga yang selalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi. Dan bermula dari saat itulah Nabi Muhammad rasa macam tak keruan selama lebih kurang 40 hari. Sakit kepala. Nabi Muhammad rasa pening. Ya. Jadi itulah cara dia. Orang tu kalau dia dapat benda tu dia mesti tanam ataupun dia tenggelamkan ataupun dia mesti masukkan sesuatu ke dalam bumi. Jadi kalau orang-orang khianat ni kan, bila bagi pula bangsa Melayu ni yang tidak berpuas hati dengan saudaranya tu, dia santau ke, dia ambil sesuatu kemudian dia tanam dekat depan rumahnya lah, depan kedainya lah, kan. Ahli keluarga menjadi sakit-sakit, kesihatan tidak menentu ataupun perniagaan tidak laris. Itu semualah sihir-sihir ataupun perkara-perkara keji yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Perantaraannya itu jin-jin lah yang boleh nak buat macam tu. Jadi amalan tu sampai sekarang ni pun masih ada lagi kan. Jadi kita nak kena tahulah sekurang-kurangnya ya, peninding-peninding macam mana yang kita nak buat kan. Kemudian cara macam mana yang Nabi nak sembuhkan tu, maka pada suatu malam Nabi pun berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan takdirnya kan, datanglah dua malaikat, yang satu dekat kepala, satu lagi dekat bahagian bawah Nabi kan, sebelah kaki Nabi, dan bermulalah turunnya kedua-dua surah, iaitu surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Sebab tu surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ni dia sebenarnya couple, datang sekaligus ya. Iaitulah yang digelarkan surah pelindung. Kemudian dapat saja alamat dalam mimpi tersebut, baginda Rasul pun telah mengarahkan sahabatnya, iaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair dan juga Ammar bin Yasir, pergilah ke telaga yang dikhabarkan, yang telah diilhamkan ya dalam mimpi Nabi Muhammad SAW itu. Dan daripada situ sahabat telah melihat bagaimana air telaga itu berubah menjadi kemerah-merahan ya, kerana seperti rendaman daun inai. Macam itu sekali lah dan sahabat pun telah mengeluarkan sesuatu daripada dalam telaga tersebut yang telah diimpit oleh satu batu besar dalam telaga tersebut. Dan adalah barang tersebut, simpulan tersebut, bungkusan tersebut dikeluarkan dan dibawa berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sahabat tak buka pun. Ini menunjukkan amanah daripada sahabat. Walaupun dapat, tapi Nabi Muhammad punya barang dia orang takkan buka sampailah diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dapat saja perkara itu hal barang tersebut kepada Nabi Muhammad, maka Nabi pun telah membaca satu ayat dari setiap kali dibaca satu ayat daripada surah-surah tersebut, maka terurailah satu ikatan sehinggalah kesemuanya terlucut, terungkai terurai simpulan yang 11 itu, dan seolah-olahnya sembuhlah Nabi Muhammad secara secara semula jadinya. Nabi Muhammad rasa sihat kembali, dapat berdiri dan juga dapat kesihatan yang baik apabila telah terungkai simpulan tersebut. Tapi bila sebut tapi tu, apakah yang yang dikatakan oleh Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katanya apa? Wahai Nabi, tak nak bakar ke? Nabi Muhammad jawab apa?
Tak apalah, tak payah bakar lah kan. Kerana aku pun telah sembuh, kata Nabi Muhammad SAW. Begitulah dia kemuliaan Nabi Muhammad. Kan? Sepatutnya boleh je nak pulang balik. Kalau kita dekat, apa orang kata, dekat orang-orang kita ni, dia kata nak pulang balik ke? Oh, tak kan? Tak payahlah. Sebab apa? Nabi sendiri pun tak pulang kan? Sebab apa? Itu ditanya oleh Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW. Tak nak bakar ke? Tapi Nabi Muhammad kata, tak payahlah. Aku pun dah sembuh dah. Katanya. Itulah yang Nabi baca. Ya? Begitu juga ada keadaan-keadaan yang tertentu kan. Nabi Muhammad SAW ini, bila Nabi Muhammad rasa tak sihat saja kan, maka Nabi pun telah membacakan kedua-dua surah ini, lalu ditiupkan kepada tapak tangan baginda dan diusapkan bermula daripada kepala sampailah ke hujung kaki baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ini sewajarnya mengambil apa orang kata, kisah ini sebagai satu pengamalan dalam kehidupan kita. Dan sebab itu juga kalau kita nak tidur, disarankan kita membaca dua-dua surah ini sebagai surah yang dapat melindungkan kita daripada khianat-khianat manusia ataupun khianat-khianat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin berlaku sesuatu keburukan pada diri kita. Makanya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita lihat apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bermula daripada ayat yang pertama sampailah ayat yang kelima. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa maksudnya? Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Yang menguasai subuh. Dan ada juga yang mengatakan yang menguasai waktu subuh, ataupun boleh katakan yang menguasai seluruh makhluk. Jadi mana-mana pun bolehlah. Sebab itu ada ulama yang mengatakan aku mohon perlindungan pada Tuhan yang menjadikan waktu pagi dan memberikan keamanan dengan cahaya siang dari segala kejahatan yang sulit dan tersembunyi. Atau menggunakan pengertiannya, aku mohon perlindungan pada Tuhan yang memelihara seluruh makhluk, yang memberi keamanan dari segala kejahatan manusia. Jadi nak pilih jugalah waktu subuh tu juga, kan? Sebab apa? Subuh ni lah sebagai satu permulaan daripada waktu siang. Permulaan daripada gelap kepada pencahayaan, kepada keterangan. Jadi kita nak berlindung tu, berlindunglah dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada perkara-perkara orang yang nak berlaku khianat kepada kita. Berlindung yang macam mana tu? Adakah berlindung itu merupakan perlindungan dengan menggunakan satu alat ke? Ataupun ia hanya sebagai satu perlambangan perkataan ke? Maka tahulah kita bahawasanya Allah Ta'ala itulah yang maha sesuatu, yang maha menjaga kita, yang maha apa orang kata, boleh menguasai, boleh melakukan sesuatu, boleh menyelamatkan kita, boleh segala-galanya, boleh. Apatah lagi daripada orang-orang yang ingin melakukan khianat kepada kita, melakukan suatu perkara yang tidak baik kepada kita. Maka kita mohonlah perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada kejahatan seluruh makhluk. Itu namanya Al-Falaq. Seluruh makhluk. Makhluk yang terdiri daripada manusia, makhluk yang terdiri daripada musuh-musuh Allah yang tidak nyata, dan juga musuh-musuh Allah yang nyata, daripada jin-jin, daripada syaitan yang mahu memutaratkan kehidupan kita. Tiada lain, tiada tempat yang kita ingin pohon, kita mohon yang dapat menyelamatkan kita kecualilah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang seterusnya juga kan, ya, kita fahamlah daripada ayat yang kedua, iaitu min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluknya. Jadi bila kita sebut saja kejahatan ni, sama ada manusia, jin ataupun syaitan. Jadi adakah kita bermaksud kejadian Allah Ta'ala yang kena jadi itu daripada makhluk jin ke sahaja, syaitan saja ke, ataupun manusia saja ke? Tapi tidaklah demikian. Kerana apa? Kerana perlindungan hakiki itu Allah Ta'ala selamatkan kita. Bukan saja daripada yang nampak dan juga yang tak nampak, tetapi juga daripada jenis-jenis makhluk yang kena jadi, daripada binatang-binatang ataupun serangga-serangga ataupun binatang-binatang merayap, kan, yang boleh memberi bencana, boleh memberi apa orang kata mudarat pada diri kita. Apa sajalah kemudaratan yang mungkin boleh berlaku kepada kita, sama ada ianya yang boleh membawa dosa ataupun kemudaratan daripada sudut kejadian alam, kan, pun kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq ini kejahatan makhluk, bermaksud segala yang kena jadi. Apa sajalah daripada yang kena jadi daripada alam ini yang boleh memudaratkan diri kita. Kita mohon perlindungan ini dengan sebenar-benar perlindungan, tiada lain dan tiada bukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala jua tempat kita bergantung, tempat kita berlindung. Cumanya kita ni tak ingat, kadang-kadang kita tak sedar, kita main cakap aja. Padahal sangat besar rahsianya kalau kita memahami, kan. Tidak akan berlaku suatu kemudaratan itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Dan kita kena ingat jugalah, ya, peristiwa yang berlaku kepada Nabi ini bukanlah nak menunjukkan bahawa Nabi ini lemah lah, Nabi ini tak power lah kalau macam itu. Sebab apa? Sebab Nabi itu tetap sebagai manusia biasa. Dan Allah telah berfirman dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 67, katanya apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga kamu daripada manusia, gangguan manusia, gangguan kemudaratan yang disebabkan oleh manusia. Nampak tak? Allah tetap menjaga Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad itu ada keistimewaan yang perlu dipelihara. Cumanya yang berlaku kepada Nabi itu sebenarnya menjadi pengajaran kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang seterusnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada matahari yang tenggelam ataupun malam yang berlabuh, ataupun dari kejahatan apabila telah gelap gelita. Kenapa nak khususkan pula pada keadaan waktu yang gelap gelita, ataupun pada keadaan nak hari menjadi gelap? Kerana apa? Kerana pada waktu yang sunyi inilah sebahagian daripada makhluk-makhluk Allah ini dia bergerak aktif. Benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak elok biasanya berlaku pada waktu malam, pada waktu gelap. Kerana musuh-musuh Tuhan ini ataupun orang yang ingin memudaratkan kita, ataupun sesuatu ataupun makhluk yang ingin memudaratkan kita, mereka lebih mudah bergerak
mereka lebih aktif bergerak, mereka lebih selesa bergerak apabila sudah menjadi gelap. Binatang-binatang pun macam tu juga. Ada waktu-waktunya dia siang dia tak keluar, tapi bila malam dia punya time, dia punya masa. Untuk apa? Untuk melakukan aktiviti dia lah. Ya, sebab itulah ya, orang-orang yang ingin melakukan sihir, orang-orang yang ingin melakukan perkara-perkara yang tidak elok, biasanya mereka itu buat apa orang kata, tindakan-tindakan yang mengikut hawa nafsu ini pada masa bila? Pada waktu malam. Orang mencuri pun waktu malam. Perompak pun berbuat aktiviti dia pada waktu malam. Kan? Dukun-dukun ke, tukang-tukang sihir ke pun melaksanakan, membuat hal-hal aktiviti mereka itu lebih mudah pada waktu malam, pada waktu dah gelap. Itu satu perkara yang kita kena apa orang kata, hati-hati waktu malam ni. Barang yang nampak, ada juga makhluk lain yang mematikan kita. Kita pula tak nampak waktu gelap. Jadi berhati-hatilah kita tak kala hari sudah menjadi gelap. Dan kita mesti tahu keyakinan kita tak akan berlaku sesuatu itu, tidak akan mudaratkan kepada kita itu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Itu kita dah faham dah. Maka sebab itu kita berwaspada dengan sesuatu dalam kehidupan kita. Janganlah kita ambil apa? Ambil mudah-mudah sangat. Dan ada hadis menyatakan juga, inilah dua surah ini yang cepat penerimaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah katanya istimewa ni surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Ya. Jadi permohonan perlindungan kita kepada Allah Ta'ala itu kita mohon daripada segala kejahatan, daripada segala hasad dengki manusia yang nampak, makhluk Tuhan yang tak nampak. Sebab apa? Hasad dengki ni susah nak buang, sebab dia dah berlaku dah sejak daripada kejadian apa? Kejadian Tok Adam lagi. Dengki tu bermula daripada iblis lah, dengki. Dengki lah tu. Kepada Nabi Adam kan. Allah kata pula Nabi Adam sebaik-baik apa tu? Makhluk. Bengang lah dia kan. Dan juga daripada peristiwa manusia antara pembunuhan Qabil dan Habil, dengki lah tu. Dia dengki dengan saudara dia dapat isteri yang cantik, dia tak dapat, dengki ada. Sampai bermulalah kisah pembunuhan yang pertama. Semuanya asal usul dengki. Nak buang susah lah, tapi kita kena elakkan, sisihkan daripada hati kita daripada melakukan kedengkian kan. Dan berhati-hati pula lah diri kita ini daripada khianat dengki manusia kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita terpelihara. Tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.